TH umum agihan keuntungan 3.1%. Berita Tengah Hari bersama saya Hazel Desmond. Tabung haji TH umum agihan keuntungan selepas zakat 3.1% bagi tahun kewangan 2023, sama seperti kadar tahun lalu. Agihan keuntungan keseluruhan melibatkan 2.72 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH. Ini menjadikan jumlah agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun sebanyak 42.9 bilion ringgit sehingga kini. TH berharap dengan pelunasan zakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha kerajaan menutahkan kemiskinan tegal di seluruh negara. Beliau menyatakan demikian pada sidang media pengumuman agihan keuntungan TH tahun 2023. Turut hadir pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein serta pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Said Hamadah Said Othman. Kerajaan memantau agensi-agensi penguatkuasaan negara secara dekat bagi mengekang anggota dan pegawai terpalit isu salah laku dan rasuah. Perdana Menteri berharap langkah itu dapat mengatasi perbuatan sedemikian dalam kalangan penjawat awam yang menjalankan amanah menjaga keselamatan negara. Ini peringatan daripada penguatkuasaan, pekerja custom, lembaga hasil dalam negeri, immigration, dan kita sedang pantau dari dekat. Dan saya harap sangatlah supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecurangan ini kerana majoriti itu berhasrat untuk buat kebaikan. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan di Putrajaya. Tiada penganjuran rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Agensi kerajaan juga dinasihat supaya lebih berhemat dan bersederhana menganjurkan sambutan Hari Raya. Ini kali kedua Kerajaan Madani tidak mengadakan rumah terbuka di peringkat persekutuan. Kita kata kerajaan harus cermat dalam belanja. Dan ini termasuk agensi-agensi. Nak sambut Aidilfitri pun sabar. Tapi saya nak pastikan perbendaraan dan syarikat-syarikat kerajaan tunjuklah contoh. Janganlah bersaing siapa lebih megah dan gagah. Bukan wang kamu pun. Jadi saya ingat betul. Kadang-kadang kita lupa. Saya Perdana Menteri, kita belanja apa salah? Perdana Menteri. Tapi saya fikir bukan wang saya peribadi. Apa artinya saya tak ambil gaji tapi saya belanja boros wang kerajaan? Tak ada mana. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana. Sementara itu, Perdana Menteri menegur tindakan segelintir ahli parlimen yang mempertikai usaha kerajaan laksana perubahan, termasuk penyasaran semula subsidi dan skim persaraan. Islam itu anjurkan perubahan dan kemajuan. Islam itu anjurkan integriti dan tata kelola yang baik. Tetapi Islam yang dibicarakan itu bila kita sebut tata kelola, amalan menyakau, dia sanksi. Ada ahli parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pension, dia tahu tapi tak boleh kerana ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji puluh-ribu dengan allowance masih B40. Beliau tidak menafikan cabaran kos sara hidup masa kini, namun kerajaan terus menggandakan usaha menanganinya, antaranya dengan memerangi kewujudan kartel dan menurunkan harga bekalan makanan, selain semakan semula pemberian subsidi. Penjawat awam yang akan menerima bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri dan penerima sumbangan tunai rahmah STR diingatkan agar tidak terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil tidak mahu pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas pemberian itu.
Kalau kita terima mesej daripada orang yang kononnya kawan kita, cek dulu. Kalau kita mendapat apa-apa email yang mengatakan klik sini ataupun download apps ini, tolonglah janganlah buat, janganlah klik email yang tak dikenali. Fahmi berharap penjawat awam memanfaatkan bantuan itu dengan baik dan mencadangkan mereka untuk menyokong peniaga di Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri seperti di Jalan Tunku Abdul Rahman. Maritim Malaysia dijangka menerima baki 2 kapal peronda luar pesisir OPV dalam tempoh kurang 2 tahun. Anggaran tempoh tersebut mengambil kira perkembangan semasa pembinaan OPV 2 yang kini berada pada tahap 75% siap, manakala OPV 3 lebih 50%. Yang kedua itu peratusan siapnya sudah lebih daripada 75%. Manakala peratusan siap OPV 3 pun melebihi 50%. Jadi kerana itu berdasarkan kepada perkembangan itu, walaupun jadual asalnya lari dan tak dapat disiapkan, tapi saya membentangkan untuk keputusan Jemaah Menteri yang telah disetujui bahawa KDN mahu meneruskan menyiapkan projek OPV 2 dan 3. Untuk itu, anggaran peruntukan tambahan yang diperlukan adalah sekitar 200 juta yang juga telah mendapat persetujuan dasar, cuma proses permohonan tu mesti menyusul selepas itu. Dari segi kertas dasarnya diterima untuk KDN memohon. Selain itu, APMM juga bakal menerima 4 unit helikopter baharu melibatkan peruntukan RM600 juta dalam tempoh 18 bulan. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Sidang Dewan Negara diberitahu individu yang diselamatkan daripada sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara akan disiasat. Laporan penuh langsung bersama Fauzura Yusof. Hazel, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassam maklumkan siasatan berkenaan bagi menentukan mereka merupakan mangsa dan bukannya berperanan sebagai dalang sindiket. Kesemua warga negara Malaysia yang telah dibawa pulang Datuk Petua akan disoal siasat oleh pihak berkuasa. Sejurus sahaja mereka tiba di Malaysia bagi menentukan penglibatan mereka dalam sindiket tersebut. Tindakan tegas sekiranya terdapat bukti yang menunjukkan bahawa mereka adalah dalang atau dengan izin rekruter dan bukannya mangsa berdasarkan undang-undang yang ada. Setakat hari ini, 4 individu tempatan telah didakwa kerana disyaki menjadi dalang sindiket berkenaan di Peru tahun lepas. Sementara itu juga, Pusat Subfertility Negara yang pertama di Malaysia bakal dibina di Shah Alam, Selangor. Melibatkan peruntukan RM171 juta. Pusat berkenaan dijangka beroperasi pada tahun 2030. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad memaklumkan penubuhannya bakal menjadi pusat kesuburan dan pusat rujukan utama negara yang menyediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan kesuburan secara menyeluruh. Pusat ini juga akan menjadi pusat latihan kepakaran dan penyelidikan kesuburan yang secara langsung akan meningkatkan daya keberkesanan perancangan kerajaan untuk terus memperlahankan penurunan TFR. Selain pada langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketidaksuburan, kerajaan madani pada masa ini terus memberikan insentif kepada pasangan untuk mendapatkan rawatan kesuburan. Beliau terdahulu memberitahu 7 klinik kesejahteraan lelaki telah diwujudkan LPPKN tahun lepas bertujuan membantu mengatasi masalah kesuburan golongan berkenaan.
Dalam perkembangan lain, Jawatankuasa Permohonan Penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara, PUSPAL, bertanggungjawab menyemak latar belakang artis luar negara bagi setiap permohonan persembahan yang diadakan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nin Cheng menjelaskan sebarang isu sensitif seperti dasar negara, keselamatan, keagamaan, perkauman dan kebudayaan dibincangkan secara menyeluruh pada mesyuarat Jawatankuasa PUSPAL sebelum sebarang keputusan dibuat. Garis panduan PUSPA sedang dalam peringkat akhir pindaan dengan turut mengambil kira pengurusan isu-isu sensitif. Jadi saya harap bahawa selepaslah kita tambah baik garis panduan PUSPA, kami juga bolehlah mengedarkan ataupun menotakan insiden-insiden negatif seperti yang disebut. Dan akhirnya, Kementerian Belia dan Sukan komited pastikan pembinaan fasiliti sukan sempena Sukma 2028 di Kelantan siap mengikut jadual. Pihak Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa memantau dan mengadakan mesyuarat tapak setiap bulan bagi memastikan pelaksanaan projek adalah mengikut jadual siap sepenuhnya pada pertengahan Mac 2026. Perkara ini juga dilaporkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Belia dan Sukan pada setiap bulan dan laporan terkini menunjukkan projek ini mengikut jadual. Jelasnya, Jawatankuasa Pengelola Sukma Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar berfungsi dalam operasi pengelolaan yang melibatkan lebih 20 jawatankuasa kecil. Selepas sesi soal lisan, Menteri Pendidikan Tinggi membentangkan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti pindaan 2023 bacaan kali kedua dan dibahaskan senator-senator yang mengambil bahagian. Dewan berhenti rehat seketika dan seperti biasa akan disambung tepat jam 2.30 petang. Baik, sekian dahulu perkembangan Dewan untuk ketika ini. Kembali semula bersama dengan Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Fauzira Yusof, terima kasih. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Susulan tragedi 5 sekeluarga dihanyut arus deras ketika menjala pada Ahad lalu. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun ditemukan kira-kira 7 km dari lokasi kejadian. Menerusi kenyataan Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner A. An Balagan memaklumkan mayat mangsa ditemukan di Lombong di Island berhampiran Jalan Puchong, Cyberjaya. Mangsa merupakan anak bongsu dan pengecaman mayat kanak-kanak tersebut telah disahkan oleh bapa mangsa. Kesemua mangsa dalam nahas berkenaan telah ditemukan. Sebanyak 80 reformasi berjaya dilaksana Kementerian Sumber Manusia Kesuma dalam tempoh 100 hari. Steven Sim Chee Kiong bergelar menteri di kementerian tersebut. Kejayaan itu melibatkan 4 teras iaitu gaji pekerja, sektor latihan, keselamatan sosial dan tata kelola baik. Menterinya Steven Sim berkata beliau telah melakukan semakan semula berkenaan gaji minimum pada tahun ini. Selain sedang berusaha mempercepat projek rintis dasar gaji progresif. Kita boleh golongkan dalam 4 perkara ataupun 4 tema, iaitu tema pertama ialah tentang gaji pekerja. Kita nak melihat kepada pampasan gaji yang lebih baik. Jadi saya dah umumkan untuk semak semula gaji minimal. Kalau gaji minimal pada tahun ini kita juga tengah mempercepatkan pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif. Dah lepas 1 hari kita akan terus marah ke hadapan dengan program-program yang telah pun dilancarkan. Sempena Ramadan, RTM akan mengagihkan 2,000 kit makanan secara percuma di ruang legar KL Central petang ini. Menurut Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid, program dijayakan bersama beberapa rakan strategik. Pelbagai aktiviti menarik bakal diadakan sepanjang program tersebut bagi menyantuni pendengar dan penonton RTM.
4:30 petang tu kita akan ada persembahan nyanyian daripada kita punya personality. Okey, ada 18 orang personality yang akan hadir seperti Syafiqah, Sufi dan ramai lagi termasuk pembaca berita kita. Akan ada 7 lagu. Tapi akan ada persembahan juga daripada Datuk Ketua Pengarah Penyiaran. Semua orang kena saksikan, insyaAllah. Ya kan, pada saya lah selalu... Beliau ditemui selepas rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Lagi program bantuan tunai palsu dikesan. Pesanan bagi memancing pelanggan dihantar secara rawak menerusi aplikasi teks. Sekiranya diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga mirip laman sesawang asli. Semakan pasukan biar betul mendapati ia taktik lazim digunakan sindiket. Pelbagai skim bantuan palsu dikesan disebar menerusi kaedah sama. Antaranya, sumbangan tunai rahmah, bantuan khas Ramadan dan bantuan sara hidup. Mereka yang terpedaya berisiko jadi mangsa penipuan atau kecurian data. Bukan setakat tak terima bantuan yang ditagih, wang simpanan juga dikhawatiri boleh lesap. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Tak perlu sumbang statistik kes jenayah penipuan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur pagi tadi menjejaki prestasi semalaman Wall Street. Indeks FMKLCI naik 5.61 mata kepada 1,549.63 mata setakat pukul 12 tengah hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Alpha naik setengah sen kepada 33 sen. Ahmad Zaki Resources berhad menokok pada 3 sen kepada 25 sen dan EMMCC meningkat 3 sen kepada 55.5 sen. Di kaunter paling untung, Nestle bertambah RM10 kepada RM119.20. Manakala Dutch Lady naik 80 sen kepada RM33.30 dan FNN meningkat 62 sen kepada RM30. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika hari ini susulan data ekonomi Amerika Syarikat yang positif terus menyokong mata wang Amerika Syarikat. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.74 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.50 dan berada pada 3.12 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.95 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.09 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 12.94. KWSP umum senarai kelayakan dikemas kini untuk dana unit amanah yang layak ditawarkan di bawah skim pelaburan ahli KWSP. SPA KWSP berkuat kuasa semalam. Di bawah skim itu terdapat 296 dana yang diluluskan daripada 18 institusi pengurusan dana. Berdasarkan penilaian tahunan yang dilaksana pada kedudukan setakat 31 Disember, 189 dana mencapai kriteria kelayakan minimum dan layak ditawarkan kepada ahli KWSP untuk tempoh 2024-2025. Ketua Pegawai Pelaburan KWSP, Rohaya Muhammad Yusof berkata, KWSP akan terus menyediakan pilihan dan fleksibiliti kepada ahli yang layak. Ini menerusi meneroka peluang pelaburan yang lebih luas melalui institusi pengurusan dana yang dilantik oleh KWSP. Skim ini membolehkan ahli untuk memindahkan sebahagian daripada simpanan dalam akaun satu KWSP ke dalam dana unit amanah yang layak ditawarkan untuk pelaburan.
Perkembangan situasi di Gaza, serangan rejim Zionis di wilayah tersebut baru-baru ini telah menyebabkan 5 pekerja pertubuhan bukan kerajaan NGO World Central Kitchen terbunuh. Menurut jurucakap pejabat media kerajaan Gaza, serangan itu turut mengorbankan warga Poland, Australia dan Britain dan seorang rakyat Palestin. Bagaimanapun, tiada sebarang komen mengenai insiden itu dikeluarkan pertubuhan tersebut setakat ini. Terdahulu, Israel melancarkan serangan udara terbaru ke atas Palestin pada Ahad. Serangan itu mengorbankan 4 nyawa selain mencederakan beberapa lagi individu termasuk wartawan. Pegawai Kesihatan Gaza dan Hamas memaklumkan serangan menyasarkan beberapa kemah di dalam dan sekitar Hospital Syuhada Al-Aqsa. Pertempuran Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu telah mengorbankan lebih 32,000 nyawa rakyat Palestin. Sementara itu, jumlah korban di Gaza kini terus meningkat. Terbaru 32,845 orang penduduk di wilayah tersebut dilaporkan telah terkorban akibat serangan tentera negara haram Israel. Kementerian Kesihatan Gaza berkata rejim Zionis telah membunuh sekurang-kurangnya 63 orang penduduk Palestin dalam tempoh 24 jam lalu. Dalam pada itu, jumlah yang cedera akibat serangan Israel turut meningkat kepada 75,392 orang di Gaza. Rejim Zionis melancarkan kempennya untuk menghapuskan Hamas selepas kumpulan itu didakwa menceroboh Israel pada 7 Oktober lalu. Di India, gelombang haba dijangka melanda negara itu sehingga Jun. Situasi itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian dan menghalang usaha kerajaan menurunkan inflasi makanan. Gelombang haba berupaya menjejaskan beberapa pengeluaran hasil tanaman, terutama gandum. Dalam masa sama, ia mampu mendorong permintaan tenaga elektrik melebihi bekalan pada musim padas. Ketika ini, India adalah pengeluar gandum kedua terbesar dunia. Pada 2022, gelombang haba menjejaskan pengeluaran hasil tanaman gandum di India sehingga kerajaannya terpaksa mengenakan larangan ekspor bahan itu. Kejohanan Klasik London 2024, pemain skuash nombor 1 negara S. Sivasanggari melakar sejarah tersendiri apabila meraih gelaran sulung pada kejohanan tersebut. Sivasanggari menang dengan keputusan 3-2 menyingkirkan pemain ranking kedua dunia Hania El-Hamami dari Mesir di pentas final pada Isnin. Dalam aksi tersebut, juara Sukan Asia 2022 itu bermula dengan baik apabila berjaya meraih kemenangan set pertama 11-9 sebelum El-Hamami bangkit merakam kemenangan 11-5 di set kedua. Set ketiga, kawalan permainan ternyata lebih memihak kepada Sivasanggari apabila beliau kembali di depan dengan kemenangan set ketiga 13-11. Namun, El-Hamami kembali merapatkan mata dengan kemenangan 14-12. Set penentuan, Sivasanggari membuktikan beliau lebih layak merangkul kejuaraan tersebut apabila menoktahkan kemenangan 11-8 ke atas El-Hamami. Kemenangan itu merupakan yang kedua buat Sivasanggari ke atas El-Hamami sepanjang 6 pertemuan sebelum ini. Kejayaan ke final kejohanan bertaraf emas itu juga menyamai rekod yang pernah dicatatkan bekas Ratu Skuash Negara, Datuk Nicole David pada 2015. Dalam pada itu, kejayaan yang diraih Sivasanggari di London turut mendapat reaksi daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi catatan di laman Facebook hari ini mengucapkan tahniah kepada Sivasanggari dan berharap ia akan mendorong lebih banyak kejayaan di masa akan datang. Datuk Seri Anwar berkata beliau turut dimaklumkan bahawa Sivasanggari menjadi pemain Malaysia pertama mara ke final kejohanan bertaraf emas dalam saingan jelajah dunia Persatuan Skuash Profesional PSA selepas kali terakhir dilakukan bekas Ratu Skuash Negara Datuk Nicole David pada 2015. Persatuan Bola Sepak Malaysia FMM menepis dakwaan bahawa badan induk itu tidak membantu persediaan skuad Harimau Malaya terutama pada kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Menurut Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin, fasa persediaan kurang ideal dilalui Harimau Malaya ketika itu adalah disebabkan masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan.
Jelas Datuk Hamidin, isu yang dihadapi ketika itu adalah para pemain tidak dapat dikumpulkan di luar kalender perlawanan antarabangsa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Justru hal itu mempengaruhi perancangan asal untuk menghantar skuad kebangsaan menjalani kem latihan pusat dan bermain dua perlawanan persahabatan di Emirat Arab Bersatu UAE. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada dakwaan dua kekalahan menentang Oman adalah disebabkan adalah segala permintaan Kim Pan Gun tidak ditunaikan seperti dinyatakan dalam surat layang yang memburukkan kepimpinan dan pengurusan FAM baru-baru ini. Liga Malaysia, penaung Kuala Lumpur KL City FC Fahmi Fadil memberi keutamaan membantu skuad The City Boys menjelang saingan Liga bulan depan. Menurutnya, tumpuan utama adalah untuk memastikan semua keperluan pasukan dapat diuruskan dengan baik. Menteri Komunikasi itu turut memaklumkan ada bertemu Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Kamarul Zaman Mat Saleh bagi membincangkan perjanjian komersial antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan KL City. Saya nak pastikan isu seperti gaji, isu seperti tahap kesiapsiagaan stadium ini. Jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni. Dalam pada itu, beliau turut akui kehadiran pemain tengah skuad Harimau Melaya Brandon Gunn yang baharu menyertai KL City dapat menyuntik elemen positif dalam pasukan. Hukuman penggantungan selama 2 tahun daripada menyertai sebarang kejohanan yang dikenakan ke atas Ngu Jasin dikekalkan. Keputusan dibuat selepas atlet lompat tinggi kebangsaan itu gagal menghadiri prosiding rayuan baru-baru ini. Pengarah Agensi Anti-Doping Malaysia Adamas Azura Abidin berkata, tiada panggilan kedua akan dibuat kepada atlet wanita berkenaan yang disahkan positif doping pada kejohanan trek dan balapan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM di Stadium Mini Majlis Sukan Negara Februari tahun lepas. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perubatan Konfederasi Olahraga Malaysia KOM, Datuk R. Anamalai, turut mengesahkan pengekalan hukuman ke atas Jasin. Jasin digantung daripada menyertai sebarang kejohanan bermula 2 Jun tahun lepas hingga 1 Jun 2025. Selepas keputusan Adamas mendapati atlet berkenaan positif bahan terlarang sibutramine. Berita tengah hari berakhir di sini dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.